kan sebagai orang kata apa MC ataupun pengacara lah kan. Jadi insyaAllah semoga majlis kita pada malam ini berjalan dalam keadaan orang kata apa damai, aman dan damai, tenang. InsyaAllah boleh tanya nah. Terlebih dahulu saya terlupa lah nak mengalu-alukan kedatangan rombongan Cikgu Jo lah, mungkin Cikgu Jo lebih mesra lagi nah. Saudara Mansur dan juga beberapa rakan daripada Parti Bersatu PPBM, insyaAllah selamat datang, ahlan wa sahlan. Muslimat boleh standby tengok, congok-congok tengok apa soalan kan. Jadi majlis kita ni Okey, majlis kita pada hari ini taklah kata terlalu formal, terlalu protokol sangat kan. Tapi insyaAllah kita musyawarah, kita bertanya sabar, kita bertukar-tukar pendapat dalam keadaan, dalam suasana yang tenang dan rendah hati, insyaAllah. Boleh semua orang, tuan-tuan, muslimin muslimat, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa majlis dengan ini, menyerahkan kepada moderator kita iaitu saudara Encik Idris. Encik Idris untuk mengendalikan acara kita pada malam ini. Dipersilakan, sekian. Terima kasih yang bahagia pengerusi majlis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya raikan, yang saya hormati, kira tuan guru saya lah, cikgu saya yang bahagia, Tuan Haji Juhari bin Bulat. Semua yang sedia maklum merupakan speaker Dewan Undangan Kedah, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ayah Hangat. Seterusnya yang saya Rauratul Jannah Kuala Tlayang, ayah ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah kita melafaz syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan rahmat limpah serta inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam yang penuh barakah, dan kita masih lagi cikgu berada dalam bulan Maulid 16 Rabiul Awal. Dan marilah kita banyakkan selawat dan senyum besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkatan bulan ini, bulan Rabiul Awal, kelahiran junjungan besar Rasulullah SAW, semoga majlis kita berjalan dengan baik, lancar dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Baik. Untuk pada malam ini saya diamanahkan sebagai moderator untuk kita mengadakan satu majlis program Bual Bicara Santai. Bual bicara santai maksudnya kita tak ikut protokol, akan lebih bertanya soalan kepada YB kita secara spontan. Maksudnya kita pun tak rancang apa nak tanya, saya akan tanya apa yang saya nak tanya, dan kita akan buka sesi soal jawab kepada audien untuk bertanya soalan. Kita buka soalan yang berkesesuaian, berketepatan dengan skop YB selaku Adun Air Hangat. Kalau nak tanya permasalahan global tu, saya tak boleh jawab lah, terpulang kepada kita punya tuan hobi kita. InsyaAllah boleh, tak ada masalah, kita terbuka cikgu nah, boleh lah insyaAllah. Baik, sebelum saya meneruskan cikgu, soalan yang pertama cikgu,
Boleh panggil cikgu Wallahu Akbar. Dan untuk makluman, cikgu Johari ini adalah cikgu disiplin saya pada tahun 90-an juga lah. Pada tahun 90-an bersama dengan cikgu Hashim Fadil dengan cikgu Azmidin tahun 90-an. Jadi pernah kena rotan dengan cikgu lah. Rotan dia ni kita pergi sejarah sikit lah kan, tahun 90-an. Jadi dah kita nak buat penerangan ni pun kita minta biar tuan punya tubuh. Jadi seringkas untuk pada malam ni, sebelum tu cikgu, program kita malam ni live di Facebook, audio kuliah dan surau tsunami. Jadi saya minta yang ada dalam surau ni, yang ada Facebook, tolong like, tag, share, tolong forward ke grup WhatsApp masing-masing agar apa yang info dapat malam ni, semoga di luar sana dapat terima, dapat faham mesej, kenal. Mungkin ada ramai yang tak kenal lagi YB Cikgu Jo ni. Jadi kat luar, insyaAllah, untuk soalan pertama cikgu, insyaAllah saya akan minta cikgu takrufkan diri lah, secara ringkas, kenal diri kan, macam mana, bukanlah asal usul lah. Cikgu pun tak asing kita kat sini, asalnya mungkin ada keluarga kat sini. Dan latar belakang secara ringkas, dan macam mana cikgu boleh tukar channel daripada channel perguruan tu pi kepada korporat perniagaan, pi pusing balik, pi ke dunia arena politik. Jadi lebih kepada perkenalan diri lah. Yang mana yang dah kenal tu tak apa, dia mungkin audiens kita yang di luar yang menonton duk dengar nama speaker Kerajaan Negeri Kedah. Jadi insyaAllah untuk soalan pertama saya minta perkenalan diri cikgu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Idris. Terima kasih kepada Tuan Imam Haji Basri, ketua-ketua sini, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang saudara Idris nak tahu, saya memang cikgu selama 17 tahun. Daripada 17 tahun tu mengajar 10 tahun, 7 tahun, 6 tahun duduk di pejabat PPD. Bila umur 37, dia training pula nak berniaga. Maka tahun 96 saya letak jawatan, notis 24 jam. Bila 24 jam ni tuan-tuan, kerjaan kena bayar sebulan gaji. Saya pun tulis cek bersama-sama ini, saya sertakan sebulan gaji untuk nak letak jawatan. Tak sabarlah nak tunggu, tidak, kena notis 3 bulan. 24 jam kena bayar sebulan gaji. Lepas itu berniaga, hak orang tak apa nak buat, iaitu buat kabel elektrik. Masa tu Langkawi tak berapa nak maju lagi. Saya nampaklah bidang ni agak bagus, kerana pembangunan dia ada di ujung-ujung datai, di atas gunung raya. Jadi setiap tempat pembangunan tu nak kena lay kabel elektrik. Jadi nak sampai datai tu berpuluh-puluh kilometer. Ini peluang lah. Takkan orang nak ambil orang luar, orang Kuala Lumpur nak lay kabel, orang cari orang kita lah. Jadi saya gunalah peluang yang ada tu. Kemudian sampai umur 60 tahun, saya pun nak pencin daripada berniaga. Saya pencin dalam 2-3 bulan, dia kelang kabut nak pilihan raya. Dan pilihan raya, UMNO pergi berkelahi dengan Bersatu. Saya pun dah Bersatu kan masuk UMNO. UMNO ni dah masuk dah, umur 19 masuk UMNO dah. Mana Wang Li lepas mana dah? Lepas tu saya jadi pengurusi tetap UMNO Langkawi 13 tahun. Lepas tu tengok-tengok tu nak main bertanding di Langkawi. Kesian pula tengok orang tua tu nak tanding. Jadi saya dengan pejabat saya tu daripada putih pergi jadi merah. Declare lah, kata kita dah masuk Bersatu. Jadi kawan-kawan UMNO pun ada duk kali dekat kita. Rupanya bila dah masuk Bersatu,
Dia pilih pula jadi calon. Dah jadi calon, kena tanding bukan melawat dengan orang lelaki-lelaki. Lawangan Datuk Rawi, Exco Agama. Boleh saya menanglah daripada orang. Saya kira-kira saya pun mati orang lebih ni. Anak murid saya, anak murid saya banyak yang bantu saya. Mereka paksa saya bekerja. Jadi saya ni nak sisa-sisa 5 tahun untuk tugas. Kalau Dewan tak bubar awal, kalau kita balik awal lah. Kita ada umur lagi 5. Saya nak sambut bersedih seumur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah. 23 lah, minta jangan mati lagi lah. Itu. Baik, terima kasih Ibu. Cukup perfect. Okey, baik. Okey. Serengkas butiran Ibu, insyaAllah. So, yang nak bertanya, dia tak tahu nak cakap macam mana, dia segan, dia malu apa semua ke, boleh tulis atas pada Cik Syukri kita. Tulis apa nak tanya. Selagi minta Cik Syukri akan pergi kat saya baca boleh cikgu lah. Kadang-kadang segan dengar kat belakang tu rotuk meja dia, apa cikgu juru ni hei. Yang penting kita nak tengok cikgu dalam skup wakil rakyat dun ayat hangat. Peranan cikgu telah buat cikgu selama 2 tahun setengah lah. Ada ke lah 2 tahun setengah. Apa aktiviti program, mungkin ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. Ibu kena beritahu cikgu. Sebab apa yang kita buat sekurang-kurangnya rakyat khususnya penduduk di Dua Yang Hangat ni tahu. Mereka tak WB kita ni duduk makan tidur dekat pilihan raya baru apa nak tu tak. Maksudnya kira kata bukanlah kita nak cerita kebaikan tu. Sekurang-kurangnya kena beritahu kepada khususnya dalam Dua Yang Hangat ni kan, apa yang telah kita lakukan lah, khususnya dalam khidmat apa bantuan yang apa dilakukan oleh kita punya Tuan Haji nama Haji Ilyas, pegawai khas itu. Silakan. Jadi wakil rakyat senang. Dia tak ada senarai. Anda jadi wakil rakyat kena buat ini 1, 2, 3, 4. Tak ada. Ni nak jadi engineer, nak jadi cikgu, semua ditulis. Kena macam ni. Wakil rakyat dia tak tulis. Buka pejabat ke tak buka pejabat ke ikut suka. Saya pilih buka pejabat. Pejabat sebelah rumah saya. Jadi seronok juga bila ada pejabat sebelah rumah. Orang main-main pejabat tutup, hari dia tak tahu hari mana dia rasul pun dia main juga. Dia main tak tahu pejabat tutup. Dia pusing rumah saya, dia tawar kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali. Dia ketuk, dia salam, dia ketuk, dia salam. Kadang-kadang tu waktu kita semayang pendekas, kita pun semayang lohok pun pendekas juga, nak bagi dia tahu. Sebenarnya dia wakil rakyat ni tugas dia tak susah. Tapi bila ribut Melaka dalam 3-4 bulan saja, tak ada sungguh lagi, ribut di 5 buah rumah. Masa tu tak ada lagi. Jadi saya kena dengan Cik Aliah, kami main banci. Tapi mujuklah pengalaman saya jadi kontraktor. Rumah tu hak ni 6,000, hak ni 4,500. Saya pakai langkah, saya tahu dah. Pelangkah saya 3 kaki. Rumah ni
43 kaki saya kata. Lebar berapa, atap berapa puluh keping, sekeping RM3 ataupun RM3 3 kupang atap meter dek. Saya boleh habaq harga dah. Sebab kita telefon, apa nama hardware Masuri, hantar mai atap ni bang. Hak mana rumah orang tua yang tak boleh buat sendiri, yang tak ada duit nak pergi upah orang, kita pergi tolong paku 45 buah kita selesai dalam masa 20 hari je. Alhamdulillah lah. Itu contoh-contoh kerja wakil rakyat. Tapi satu kerja yang bukan kerja wakil rakyat, Jalan Putui. Wabi, ni Jalan Putui ni. Loh, jalan bukan kerja saya. JKR. Jalan kampung je buat daerah. Ni longkang Putui ni. JPS senangnya. Hak pejabat hutan dia kena tangkap, dia macam cari YB. Rupa-rupanya kita memang dah latihan daripada dulu-dulu. Apa masalah, cari YB dulu. Hang JPS ke, JKR ke, pejabat hutan ke, hak tu YB fikir lah. Dah. Dia sebenarnya dah ni. Kalau longkang Putui, JPS terus. Bila dia tak mau tu baru nak abang YB. Depa ni dia buat tak layan saya ni. Boleh dah saya nak pergi marah terus. Ni kita kadang-kadang tak apalah, kita faham lah. Tapi lah ni pakai WhatsApp. Dah Jalan Putui tu mana kita nak tahu. Ni YB duk lena lagi. Jalan Putui ni tak tahu ke? Loh, nak tahu macam mana. Kalau apa habak dah 3 kali habak duk lena lagi, bolehlah marah. Ni dia ambil gambar pak. Duk lena lagi dia tak. Tu kita tahulah passion kita macam tu. Jadi saya pun naklah motor pi tangkap gambar pula, masuk kat bawah gok tu, tangkap kat no. Nak tahu pula punca Jalan Putui ni pasal apa. Oh, rupanya gok tu pelapik dia tu depa tak buat konkrit. Depa pakai tok saja gong tu. Lepas tu ayak duk susuk kat bawah. Ayak susuk bawah gong, dia bukan lalu kat dalam gong. Maka jatuh rebanlah jalan ni, balik sana reban di sana, tinggal dalam 3 kaki je bila motor lalu. Jadi kita pun bola tali sana tali sini nak pegang kod kereta dia main aja. Kita pun, saya pun ada cara agak tangkap kami. Jalan Putui, sila ambil tindakan. Hang habaq dekat JPS. Pelaga dia pun JPS pun sombong mai, jebat daerah pun sombong mai. Jadi kalau kita ada masalah, kalau orang beritahu kat kita secara elok-elok, insya-Allah semua perkara boleh kot selesai. Bukan ada masalah. Cuma lambat dengan cepat. Lepas tu ni rumah bocor. Rumah bocor ni komplain. Dia ada kaedah dia. Rupanya kerajaan pun dia takkan nak bantu semua orang. Dia pilih orang yang miskin tegar. Dia masuk dalam senarai e-kasih. Nama dia e-kasih. E-kasih ni kerja dia, siapa nak buat ni? Pengulu kena kita ni MPKK ni pengulu. Rumah ni saya agak-agak dia miskin lah. Jom pergi tengok. Pengulu pun dia main. Dia tanya anak berapa orang, siapa jadi ketua keluarga, anak ada pergi kerja di kedai restoran, gaji berapa, dia kira. Kalau ada 5 orang dalam rumah tu, pendapatan campur semua ahli keluarga katalah 1,000, bahagi dengan 5 dapat RM200. RM200 ni dia ni layak masuk e-kasih. Pasal sebelum-sebelum ni kerajaan buat undang-undang peraturan, siapa yang dapat RM234 ke bawah isi keluarga,
dikira miskin, layak untuk masuk e-kasih. Bila dapat masuk dalam e-kasih, kita boleh habaq, baru boleh pergi minta. Apa yang nak minta? Oh, saya ni nak minta rumah baru. Oh, rumah baru. Ada tanah? Tak ada. Tak ada, minta maaf kak, tak boleh nak bantu pasal kak tak ada tanah. Tanya orang lain pula, abang ada tanah nak buat rumah? Ada, tapi tanah keluarga. Boleh, asalkan ada tanah, nama dia ada dalam gerak tu, boleh dapat. Nak pergi ni, saya tak apa buat di penyuru sungai ni pun tak apa, tak boleh. Kalau buat pun elektrik pula tak boleh masuk. Jadi tu minta rumah baru. Oh, saya ni nak buat tukang atap. Selalunya dia bagi RM13,000. Tukang atap ke apa ke, kos RM13,000 ke bawah. Jadi nak minta rumah pejabat zakat pun dia tanya, masuk e-kasih tak? Masuk senarai e-kasih tak? Kalau masuk, oh zakat kata boleh dilayan, kena ada tanah sendiri. Atau ada orang yang sanggup bagi keredaan duduk atas tanah dia, dia dapat surat keredaan tu, boleh. Tapi susah sikit lah kan, berkelai balik, dia tarik balik keredaan dia pula apa semua. Jadi kerja-kerja wakil rakyat tu macam tu lah. Dia tak ada tertulis macam ni, macam ni, macam ni. Yang sampaikan kita kat penagih dadah pun kita bagi duit. Teratulah. Kita tahu dah dia ni anak kawan ni memang penagih dadah. Tapi kalau kita kata kalau dia tak bagi kat dia, dia pergi curi tong gas orang, lagi susah. Dan kita limit lah. Kat orang lain kita bagi 50, hang 25 dah. Hang beli dadah jenis lekeh je tu. Saya melawak lah, kenapa? Ni duit ni jangan beli beras apa. Hak ni beda beli dadah. Hai, dak cikgu, dak apa? Hari ni ada satu orang budak, Cikgu nampak saya bersih tak hari ni? Buat dia ni tanya bersih sungguh, tidak berlemoh pun. Awak pasal apa? Saya bawa balik kursus 6 bulan, bersih sungguh. Tu buat apa? Nak ambil duit di dadah lagi? Tak, saya nak berhenti, saya berazam untuk berhenti. Kalau sungguh lah berazam, anak murid saya lah tu, anak murid saya tu yang minta tu. Saya doa lah supaya awak ni betul boleh berhenti. Untuk bukti kata doa, anak RM50 kata saya doa. Dia berhabang lah, dia nak pergi buka akaun, nak minta berim lah, tak beri. Baru dia teringat nak cari berim. Sebelum ni dia tak fikir berim tak berim, dia kira boleh RM20 beli dadah, beli RM30 beli dadah. Tu kerja-kerja YB adalah orang main masalah tanah, masalah tangkap kerana menceroboh hutan. Saya pun orang yang ni ada kes, orang tu dia dah bayar duit premium tanah. Tahu kerjaan boleh tulis, sila permohonan anda dibatalkan, sila pergi ambil duit di pejabat tanah balik. Allah, macam ni pun ada, saya kata. Jadi kita pun hangat jugalah orang kampung kita, dia pun sorak main macam tu. Dia ada cerita di sebalik cerita tu. Tapi saya bawa pergi Menteri Besar yang terdahulu, tak berapa nak selesai, bagi tahu kat Menteri Besar yang baru ni, tiba-tiba dia kuantum habang dah, baby dapat dah surat daripada Jabat Tanah Langkawi, dia perlu proses lain. Jadi kalau ada masalah-masalah rumi yang tak boleh diselesaikan, insya-Allah wakil rakyat dia laku juga tu, cok tu. Bukan tak laku, tapi tak semualah
Main-main saya nak minta kerja dengan lada ni, tapi anak saya 2 orang tak kerja, saya nak kerja juga dengan lada. Tak boleh lah macam tu. Dia main bila kosong jawatan, interview, kita kata tengoklah anak Pak Mat tu, kalau boleh dia pun tu susah, kalau boleh seorang dapat kerja pun bagi juga ni. Kadang-kadang dia pun dengar juga nasihat kita tu. Kita lah ni zaman dah tak boleh tulis surat sepucuk sila beri kerja kepada sianu-sianu, SPRM tangkap. Tak boleh. Jadi kita nak habaq pun pakai telefonnya, WhatsApp tak wani. Dia salah. Kalau kita telefonnya ni, dia pun nama apa baby? Dia pun merongkak semua tak ada cakap tu. Ada juga yang dapat kerja bila kita recommend tu. Tapi janganlah semua main recommend main minta recommend. Zaman orang buang kerja. Itu bidang-bidang tugas yang keren. Terima kasih cikgu. Cikgu, kita ni macam mana cikgu? Jangka masa kita dah sampai ke bawah. Dia kalau permit PKP ni pukul 12. Pukul 12 ni cikgu tunggu seorang lah saya balik. Okey baik cikgu. Dalam suasana tengah nak rancak ni, jadi kita nak stop Ustaz untuk bertanya soalan. Jadi saya nak buka soalan kepada audien dah, tuan-tuan, puan-puan yang ingin bertanya soalan. Saya jemput, saya silakan. Minta tolong kenalkan diri. Nama saya sekian-sekian, Abu bin Ali. Saya ada soalan. Bagi tahu soalan yang ready. Kalau suara kuat tak apalah, boleh cakap. Kalau tak kuat, kita punya ada mic kat sini. Mic ni pendek sikit lah. Ataupun kita buka soalan dulu untuk yang nak bertanya dulu. Jika kalau tak ada, baru kita akan baca soalan yang dikemukakan. Ya. Baik, okay, saya buka soalan kepada muslimat. Mungkin ada nak bertanya permasalahan apa muslimat ke apa ke, nak minta apa, nak buat buka kedai untuk apa nama niaga ke menjahit ke apa ke, untuk muslimin ke bapak kita. Kok ada permasalahan dari segi apa kalau nelayan ke apa ke, pasal teksi ke apa ke kan, ataupun yang COVID ni, anak-anak kita hotel yang terputus bekalan. Jadi saya bagi masa 1 minit untuk kemukakan persoalan kepada Tuan Haji Johari Kumpulan selaku adun ayah hangat. Silakan. Muslimat nak tanya apa? Ada sini, ada ni atas. Ada nak tanya apa? Semua faham lah. Nak dengar saja. Baik, kalau tak ada saya nak teruskan dengan soalan yang sudah ada di tangan saya ni. Tadi cikgu ramai yang nak tanya aku, dekat 2-3 orang. Tengok cikgu. Baca apa ya? Okey cikgu dah, insya-Allah. Yang ni soalan pertama lah daripada Encik Syukri Sa'an. Kita sebut nama lah. Mungkin boleh ambil perhatian lah. Yang ni siap. Okey, soalannya macam ni. Tentang industri teksi. Soalan ni dia umum lah. Industri teksi satu patuh terjejah akibat COVID-19. Apakah kerajaan ada inisiatif tertentu untuk menolong pembantu-pembantu teksi, khususnya di Langkawi kita ni, mungkin dari segi keuangan dan seumpamanya lah. Saya ulas balik ayat dia. Soalan ni berkenaan dengan pembantu teksi lah, juga yang buat Grab lah. Masalah cikgu, orang tak ada. Saya teksi sekarang trip cikgu, keluar lepas subuh cikgu, matahari naik 12 semua, baru boleh trip. Tu pun daripada JT pergi dekat Bayview RM6. Allah syahid juga. Sila juga. Terima kasih kepada Cik Syukri itu tentang teksi. Teksi ni di Langkawi ada 1,300 permit teksi. Dia ada 1,000 lebih Grab. Pelancong yang mai Langkawi ni dulu tahun lepas dia ada ke 3.9 juta. Tahun ni baru mai 1.5 juta. Maknanya
beza sangat-sangat. Jadi pelancong yang nak naik teksi ni, orang kampung kita dia naik motor, naik kereta sendiri. Jadi memanglah sektor taksi dan e-hailing ni bukanlah sektor yang boleh menyara keluarga sekarang. Kalau siapa yang dia duk pi juga duk tunggu teksi tu, macam pengusi apa kata tadilah, boleh strip 2 trip. Jadi memang tak ada orang. Jadi dia yang pertama, teksi tu juga kena daftar dengan Grab supaya dia juga boleh dapat pelanggan melalui app Grab. Grab ni bagi keistimewaan kat driver teksi. Satu trip dia ambil RM1 je komisen. Sedangkan kalau Grab biasa dia ambil komisen 25% daripada harga. Jadi keistimewaan kat orang taksi, dia ambil RM1 je. Tak kira berapa ni, dia dipukul rata nak ambil RM1 je, senang kan. Nak pergi ke Datai pun dia ambil RM1, nak mai ke Pekan Kuah pun dia ambil RM1. Jadi kalau driver-driver taksi yang boleh guna app Grab tu, e-hailing, dia adalah lebih satu punca pendapatan dia. Yang duduk tunggu di stesen saja, nasib lah. Hak tu saya pun tak berapa recommend lah kalau 1000 teksi tu keluar pergi tunggu orang. Macam benda tu benda dah mustahil dah. Jenuh semayang doha nak ambil rezeki yang melimpah roh ni, nak buat macam mana? Pelancong tak main. Jadi taksi, maaf cakap, kita kena beralih sikit ke sektor-sektor lain. Bertani ke sikit, tanam tebu ke sikit, tanam jagung ke sikit. Lepas jurus buat jagung apa mau baca, pi taksi, bawa taksi 2 jam 3 jam, boleh 2 trip balik, nyuri pokok balik. Jadi kita kena pelbagai lah. Memang tak dapat elok, tak dapat elok. Kalau bini kita mau buat kuih, kita muat teksi itu, kita muat kuih kita pergi hantar dulu Melaka, hantar sampai ke Padang Maksirat, sampai ke mana-mana lah melalui COD. Jadi teksi itu pun boleh juga jadi kenderaan yang bawa nasi lemak sedap ni pergi ke jual di tempat yang ramai sikit lah. Dulu teksi muat orang je lah, teksi kena muat nasi lemak pergi hantar maknanya kita kena mempelbagaikan kerjaan ni. Driver teksi pun satu Malaysia ramai, dia dah bagi dah lah itu ni RM600 pada driver teksi melalui persatuan-persatuan teksi, dah dapat dah RM600. Tapi kerjaan pun tak sangka lah kata Covid ni nak bersambung-sambung. Kerjaan pun sebenarnya tepuk pun dia tak berapa ada duit dah. Tapi dia tak habang lah kata minta maaf nak pakcik, duit habis. Tak boleh. Kerjaan ni tak boleh kata macam tu. Sedang-sedang apa kata muflis dah. Greece telah muflis. Negeri ni orang putih, negeri Itali muflis ni. Negara pun bankrupt dengan Covid ni. Tak tahu dia main gelombang yang keberapa ni, gelombang kedua. Sabah Nusari 500 orang. Alhamdulillah Langkawi dia main sat aja itu 4 orang. Saya pun tumpang kena kuarantin sama. Punca dia pasal pergi bersalam dengan orang. Exco balik pada Sabah, dia main buat program di China. Nak tunjuk baik kita pun salam. Salam sana duduk tepi dia. Balik-balik petang esok dia positif. Saya tu baru pik kocok hidung tu tarik bagi pakai gelang, bukan positif lagi. Goh satu Langkawi, Cikgu Johari Covid. Dia sebenarnya kerjaan bagi cuti 14 hari, tidur kiri beralih kanan kiri kanan, dia jemu ya Allah. Jadi saya buat keputusan, saya tak mau salam dah dengan orang.
duk pergi tepuk gitu aja. Dia memang dah nampak macam keranjang lagi, tapi nak buat macam mana kan? Takkan pula lepas kena 14 hari nak pergi kena 14 hari pula. Tapi kerjaan bayar gaji. Oh, itu yang hebat. Kalau kita buat teksi 14 hari tak keluar, siapa nak bayar kat kita? Oh, tapi tak, dia bagi klaim nak mau sehari 100. Siapa yang kena kuarantin, gamak tak ada kerja apa, tak salam ni kut kena kuarantin, dia bayar sehari 100, 14 hari 1,400. Tak gaduh buat teksi. Pilah salam dengan siapa-siapa pi ikut jeti tu salam. Dah lawak aja tu. Baik, terima kasih Cik Ya Pak Ali. Nampak gaya macam Pak Ali nak tanya soalan tu. Ya, saya buka terus kepada Pak Ali. Silakan. Pak Ali tanya soalan. Ya, boleh. Bukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan tanya soalan. Saya tak tanya percuma, saya beri pendapat. Saya sebagai orang kampung faham orang kampung. Keadaan orang kampung dia memerlukan kerjaan yang hak dia suka. Contohnya dalam kampung yang ada batu, ada kayu merah. Bukan banyak, kilometer tak sampai, kadang-kadang tak sampai 500 meter, gitu boleh. Jadi Pak Ali, saya bukan JK, saya bukan. Saya ni berat, ramah mesra je. Tak ditulah abang lah, dengan pun tolong lepas jalan kami di Keseh. Abang, ada 2 tempat lah tentang abang rumah tu. Saya harap kerjaan ada ini bagi saya. Walaupun orang cakap saya macam-macam, ini kerjaan yang terbaik bagi saya. Oh, sebab ada. Saya beri jelas, terutama dari dulu dah. Bukan ke mana pun, petang ke malam ke, banyak cara buat taklimat. Dan saya kena dalam COVID ni, bulan puasa, saya tak nak jadi imam lah yang terawih. Tapi jadi imam saya. Lepas rakaat tu lah bagi saya lah. Sebab tak ada orang ikut. Kita baca ayat kena balik. Tapi alhamdulillah boleh. Soal sekarang yang saya minta, saya dah cakap Al-Quran yang telefon yang Muhammad bin Muhammad. Saya dah cakap kepada orang yang berkenaan. Saya minta Dewan Ulama PAS tu dah, tolong bagi tahu, jangan bagi orang mana orang Melayu Islam jangan sanggup buruk sama dengan orang Islam. Bukan dekat orang Islam, dekat orang kata ada dekat buruk. Kecuali ada orang yang tertentu. Pada apa kita boleh suka buruk? Macam mana kita boleh jaga dalam Malaysia? Tak mau dikedah. Itu saya minta kat ibu supaya tengok balik jalan. Bersama dengan kalian maksud ada orang yang aktif. Bukan dia ada orang yang aktif dalam kampung. Itu perlu yakin kat mana. Apa masalah tu maksud. Maksud dia amat ni siapa ada. Tak ada. Saya tak marah. Katakan saya. Pada lama buat dia kata bagi saya, buat dia tuan saya. Baik. Soal itu yang kita nak bawakan supaya jalan bagi selesai dulu sebelum pilihan raya. InsyaAllah saya ingat Cikgu Johan Yang Muhammad speaker ni kita boleh selesai sebab dia speaker dia selesai. Wallahualam. Masih balik. Ya, silakan. Bang Lee, dia kita ni pun, kajian kita ni pun ada kain singkat. Dia kalau tudung bawah nampak belah atas, angkat tudung kepala nampak kaki. Jadi benda sikit. Walau bagaimanapun kita kerjaan ni dia cuba atok. Atok ni ikut MPKK. Kalau MPKK teriang hak zaman mangsa jaga tu, dia dapat 4 batang jalan. Jadi benda tu tak buat lagi. Dah luluh dah. Duk tunggu hari je. Jadi mungkin di teriang ni perlu 12 batang jalan. Tapi dia bagi 4 dulu. Dibayar tu perlu 16 batang jalan, dia bagi 3 dulu. Jadi sabar-sabarlah, banyak berdoa. Dia pun jalan pun bukan semua jalan akan diturap. Kalau jalan yang tak ada 6 orang ke atas, dia tak turap. Bilang-bilang ada 5, kena tunggu sepuh lagi rumah buat orang tu, baru jalan tu boleh
dia masuk permohonan. Jadi kalau kita duduk sebuah-sebuah menunggang atas bukit nak suruh orang buat jalan, orang tak buat. Nah, atau orang bagi jalan ladang ke di buah kerasyaran saja je, lalu dulu sampai rumah ada 6 buah, baru dia mereka mohon untuk dapat jalan. Mohon kita tunggu 4 ni buat dulu. Terima kasih Bali. Ya, silakan. Saya ni ada sikit masalah. Anak saya dia boleh seorang. Tapi boleh ibu kata dia boleh cakap, dia apa semua tak dia kerja dia dari 2007 juga kan dia tak dia. Dia tak boleh kerja kerana dia apa dia punya kalau dia tak kira tak macam mentor dia lah. Lepas mula ni saya sebagai ibu tunggal, saya lalu bagi makan dia. Kalau boleh saya nak minta orang ini untuk bantu dia lah untuk bulanan kalau Dia tak dapat bantuan bulanan. dia tak dapat. Umur dia berapa? Oh, ni cerita OKU dia kot pendapatan banyak kot. Mak dia dapat gaji banyak kot. Dia ada kata kalau rumah orang tu dia pada umumnya nampak dia orang miskin. Lepas tu ada pula anak OKU, dia wajib dapat. Pi dak ke Jabat Kebajikan Masyarakat. Kalau tunggu Jabat Masyarakat mai kat kita. Ya, saya pergi minta di Bajikan dulu. Ha. Depa suruh dia pergi dia lagi. Itu dia tu memang dia tak pula dia jadi macam pokok macam tak pula. Dia macam kalau kita dapat kat dia kata nak dia pergi lah. Memang dia tak boleh pergi. Dia tak boleh pula dia kat dalam rumah situ. Dia rumah saya 45 bulan pun dia tak pergi. Rumah makan dia saya lalu bagi. Oh, Saya pun tak ada kerja dari ibu juga. dia duduk asing. Masih dia tak malu kat rumah, dia tak boleh pergi sini. Dia kan duduk seorang dia. Cot, tolong kan. Cot tangkap gambar kat kenalan dia, forward mai kat saya. Nah, dia hukum makan dia kena dapat. Lagi satu orang akak untuk cerita sambungan orang OKU nah. Kalau siapa yang ada kad OKU, dia pi kerja lah apa-apa pun, basuh pinggan ke, pi tolong atok kerusi di kedai makan ke apa ke, orang bayar dah gaji dia RM250 sebulan. Dia kalau dia buat apa pun, lap pinggan boleh dah kagak, bayar RM250. Kita pi daftar di Pejabat Kebajikan Masyarakat, automatik orang tambah lagi RM400 bulanan tu. Dah gaji dia dapat 250, kerajaan tambah 400. Ini skim dia panggil insentif untuk orang OKU buat kerja. Dia tak mau bagi orang OKU duduklah rumah, hampirlah kerja apa-apa pun lah, basuh pinggan ke, lap pinggan ke, atok meja, atok kerusi ke, asalkan 200 pun tak apa. Gaji tetap kan 200, kerajaan tambah 400, boleh lah hidup 600 kan. Saya pun dia buat kerja lagi. Oh, cari siapa nak. Dia buat kerja, dia pergi misi rumput dengan orang, dia lari balik. Dia tak kena dengan dia tak. Dah, dia kena cari kerja ringan-ringan. Depa ni orang OKU tak boleh lah pergi misi rumput ni, orang tak OKU pun tak mau. Pergi cari hak ringan-ringan yang adik-beradik kita yang ada perniagaan tu, dia pun nak tolong kita saja yang pergi daftar dengan dia, kerja RM200. Pergi cari majikan yang adik-beradik dengan kita, dia faham masalah keluarga kita. Lepas tu pergi minta dapat 400 jadi 600. Itu cerita dia bulan. Dia mereka anak dia ni lama dah mereka tu dia jadi dia tak ni. Ya, ya. Baik, terima kasih Kak Jan. Permasalahan yang baik, permasalahan Kak Jan tu saya minta perhatian daripada pegawai khas kita lah, bernama Tuan Haji Ilyas dan kita punya ketua kampung Amancok kita. Kalau boleh tolong percepatkanlah, sebab apa soalan ni pun sama lah yang dikemukakan ni. Bantuan ibu tunggal dia reketan juga dah 1000 orang tapi tak dapat. Macam mana tu? Bantuan ibu tunggal
dah isi borang tapi tak dapat sekarang. Setakat ni soalan ni saya pun tak tahu. Kalau orang yang tulis soalan ni, saya minta tolong ya. Okey, Muslimat, silakan. Masuk dia bila isi dan nak tahu bila. Oh, hak tu bantuan dia bukan panggil ibu tunggal. Okey. Bantuan prihatin wanita apa tau. Untuk lepas tu dia baru bagi 2 round. Round pertama dia bagi 7 orang. Round kedua ni bagi 15 orang. Hak yang dia ada A, B, C, D, E, F. F tu ialah wanita yang berniaga terjejas COVID. Ni hak bagi 15 orang ni. Jadi hak ibu tunggal saja tu tak dapat. Dia ibu tunggal yang terjejas perniagaan. Siapa yang ada perniagaan saja yang dapat. Jadi Dun Ayat Angat dapat 15 orang, Dun Kuah dapat 15 orang. Jadi minta ni memang dekat 400 orang. Baru bagi 15 campur 7 22 orang. Jangan harap sangatlah tu. Okey. Kan? Tapi kalau siapa ada rasa-rasa nak terputus makanan, bagi tahulah. Kalau Cik Alia tak dan saya piantang ni pergi rumah tak apa. Takut kalau Tuhan tanya tak ni pasal apa ujung batu ara orang tak ada makan, hang tak pergi tengok. Mula-mula kita boleh lah marah kat MPKK tak abang kat saya. Mereka nak baloi MPKK kan nak baloi saya tak tahulah tu. Saya patah di baloi MPKK, pasal MPKK tak abang kan. Jadi kalau sampai abang sampai tak terputus makanan, insya-Allah kita akan bantu. Baik, terima kasih pada soalan yang ni. Jadi ada yang tanya lagi soalan sebelum kita nak? Ya, silakan. Baik. Okey, ada satu soalan lagi kat saya. Kita simpan dulu soalan ni. Jadi kita letak sini. Baik. Kita buat sini boleh juga. Kita santai-santai ni kita buat sekali serahan untuk apa nama yang nama-nama yang kita sagi kalau kita nak. Saya ada fikir itulah sagi pergi ambil balik terus lagi tinggal saya raja kuju buah. Boleh tak? Kita ada bajet kalau ikut dari segi PKP ni dia sejam saja. Tadi saya melawak je bukan berubah kan. Program lepas ni cikgu pun ada program lagi. Jadi kita kata untuk penyerahan sumbangan tu kita akan serah penghujung sikit lagi insya-Allah. Kita pun tak nak program ni panjang sebab apa cikgu juga kami selalu Drehna, ya. Saya nak ambil kesempatan lah di sini. Ya. Saya tahu kata ada orang mohon tanah kerajaan banyak tapi tak dapat. Lah ni saya nak buat, nak usaha, nak memohon semula. Kalau boleh saya tak maulah secara perseorangan. Hak yang duk kelompok-kelompok tu. Bukit nu ada 20 orang, bukit ni ada 18 orang. Ambil ketua-ketua dia tu buat permohonan semula. Pasal saya bukan tegak ayat apa ni diteriang saja. Seluruh Langkawi ni kita nak mohon semula. Pasal kerajaan lah ni saya rasa dia berminat untuk nak bagi. Nak bagi. Tanah ni dia ada 2 jenis. Hak satu tanah reserve forest. Hak satu reserve kerajaan negeri. Hak reserve kerajaan negeri tu mudah untuk hak dapat TOL tu mudah untuk dapat. Hak perseorangan pun boleh senang dapat. Tapi kalau hak reserve hutan tu dia ada 2 kerja. Satu, kelompok tu ketua dia tu kita nak buat permohonan keluarkan daripada reserve forest jadi reserve state, reserve kerajaan negeri. Bila jadi reserve kerajaan negeri ni baru boleh buat keluar premium bagi ke orang. Pejabat hutan dia tak akan bagi sampai bila-bila. Dia boleh bagi permit penggunaan saja. Hak pejabat hutan tu
permit penggunaan, nak tanam dayan, nak tanam dia dulu, nak tanam musangking pun dia dulu, itu permit penggunaan, tak boleh milik. Kita kena memohon untuk keluarkan daripada reserve forest kepada reserve state. Di reserve state nanti baru boleh dibawa keluar premium untuk beli. Lepas tu tuan-tuan jangan duk joli duit lah. Bila kita ada tanah usaha 5 loan, kita nak minta kerajaan bagi premium. Tuan-tuan ingat harga sekupang macam dulu ke kaki? Dah. Dia nak sampai 5 kupang, 7 kupang 5 duit. Cuk kira kalau 5 kupang. 5 kupang tu serlung 15,000. Kalau dah kita 5 loan, 75,000. Kalau kita minta tu lului, dia bagi tempoh 3 bulan untuk bayar 75,000. Allah, mana nak ambil duit? Pergi cari orang tu, peniaga-peniaga no, Pok Cenang orang kaya ni, hang ambil tanah aku, bahagi 2, hang ambil 2,5, aku 2,5. Ada nak larang buat macam tu semua? Ataupun kenapa ingat ke anak-anak kita, cikgu sana, cikgu di sini, hampa standby duit. Bila pak dapat beli tanah ni, hampa bayarlah. Tanah pun nak beli kat hampa. Dia kena bersedia macam tu. Jangan bila memohon orang lului tak ada duit, pergi jual bang. Nah dah, siapa nak ambil ni, ambil amal kat aku 30,000 sudah. Orang dia sapu lah. Zaman lah ni dia ambil hak 7 kupang 5 duit tu, dapat geran, dia jual 7 ringgit kaki. Dia untungnya mana? Kerajaan ambil 7 kupang 5 duit, kita boleh jual 7 ringgit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu persoalan lah. Ianya berkenaan dengan peniaga-peniaga Melayu di kawasan Batu Bakar Padang Masyarakat. Jadi Batu Bakar ni seperti mana yang kita sedia maklum merupakan satu destinasi pelancongan bersejarah lah. Terutamanya di perkarangan rumah Pak Kualin tu. Jadi dulunya ada signboard lah, maknanya ada rupa bentuk signboard selamat datang ke Batu Bakar. Jadi benda tu masa zaman Datuk Bakang tu dia bagi inilah, dia bagi sumbangan buat kat rumah dia tu. Jadi benda tu sekarang ni dah rosak cikgu. Jadi sekarang ni Itu terbang lah. ramai pelancong-pelancong yang ramai depa akan cakap kat mana nak masuk, arrow nak guide nak masuk kat dalam tu tak nampak, and then nampak macam cacat sikit lah. Jadi kita dah berbincang lama dengan peniaga kat sana. The best solution ataupun terbaik cara yang kita boleh buat ni, kita nak minta peruntukan untuk nak baik pulih tu ataupun nak buat tu, sama ada kepada Dun Air Hangat ataupun kepada Tuan Exco pelancongan, Tuan apa nama Afidaus. Kalau ada jawatan kuasa putus dalam mesyuarat jawatan kuasa nak buat signboard, bukan dekat signboard, apa-apalah kemudahan sikit, kita ada agensi-agensi tertentu. Dia ada pelancongan, ada lada, ada majlis daerah ada. Jadi kita tengok hak ni sesuai minta kat siapa. Dia dari yang banyak sesuai ni daripada majlis daerah, yang kedua lada. Jadi buatlah, kalau nak bagi ada bisa sikit, buatlah permohonan melalui wakil rakyat air hangat. Kita pun disokong, bocor pula. Kita pergi tolong hantar pun tak apa kat lada tu. Oh, hebat. Chairman lah. Chairman je esok. Gaya Jamil. Sebenarnya sempat kot lah. Tebal sekarang ni dah tebal cikgu chairman punya lada, tak ada masalah. Malam ni dia bagi surat. Okay, baik. Terima kasih Tuan Haji Basri dengan soalan yang bagus lah. Ya. Baik. Sebelum kita nak meneruskan kita punya agenda kita, kalau ada sekali lagi lah untuk penyerahan barangan keperluan asas yang diberikan sumbang oleh WB kita pada malam ni, kita akan serahkan di akhir majlis. Sebab
ada yang WhatsApp tanya nak balik dah ni apa semua lepas. Jadi kira kata saya memahamilah. Jadi saya minta je sabit tuan-tuan perempuan, kita pun sanggup boleh duduk sat dengan kita mai. Besok dia nak keluar macam mana. Jadi nak boleh ambil masa dia agak susah. Jadi sama sat lagi insya-Allah tak lama. Jadi saya ringkas, saya minta nama yang saya sebut ni tolong tunggulah. Mungkin ada yang tanya nama saya ada tak ada. Jadi senang. Jadi kira kata benda ni jadi nampak macam mudah. Bukan senang kan ni. Jadi saya minta untuk yang saya sebut nama ni minta tunggu sekejap Untuk muslimat perempuan, Puan Nuriza Saad, Cik Asah Said, Azlina Johari, Cik Ramlah, Maimunah Yusof, Nuriza Muhammad, Wanen, Kak Miah. Kalau lah terbalik, bukan terbalik, balik ada urusan tak ada zakat, tak apalah, kita akan suruh wakil lah. InsyaAllah nanti pihak surau kami hantar di rumah. Ya, bukan kita paksa suruh tunggu kan. Jadi untuk lelaki, semua yang sebut, Cik Subri Saidin, Cik Saad, Cik Mael, Cik Mael, Pak Mael, Kum Hazir, Pak Ali, Zaki Kasim, Cik Fadil, Cik Asyrun, Abdul Wahab Osman, Abah Hashim, Aizaz, Wasan, Cik Azmi dan Cik Malik. Saya ringkas nama ni dah tahu dah. Kita dah petang tadi dah. Minta mai tadi untuk kita buat serahan pada penghujung majlis kita pada malam ni insya-Allah. Baik, cikgu. Sebelum kita ada buka soalan lagi ni, saya ada satu kira soalan yang agak akhir lagi ni pun dah dekat hampir jam 10. Jadi soalan nombor 2 akhir lah. Soalan akhir tu satu lagi. Soalan tu soalan penutup lah. Soalan tu cikgu kena jawab lah secara live malam ni lah. Kan? Baik. Macam ni cikgu. Sekarang ni kita masuk sikit perkembangan semasa tu lah. Dalam suasana lah kan. Kita tak mau guna platform surau ni hanya kita buat untuk mengajar lagi Quran, buat ceramah kuliah. Kita surau tsunami ni cikgu, surau yang terbuka cikgu. Hampir 15 tahun dah kita buat program. Surau tsunami ni semua satu dunia tahu cikgu. Kuala Lumpur, Kelantan, Kedah, Terengganu semua surau kita cikgu surau Raudatul Jannah dengan maksud taman-taman syurga cikgu. Jadi kira kata banyaklah program kita buat lah kan. Program sosial, ekonomi, politik apa semua. Yang ni kira kata program ni bukan program politik. Ini adalah program kira kata turun padang YB menyantuni ayat lah, permasalahan macam ni cikgu. Jadi berbalik kepada soalan saya cikgu, kita nampak lah cikgu dalam suasana lah ni cikgu, keadaan politik yang tak stabil, mungkin pilihan raya akan terdekat mungkin dalam setahun depan ataupun lawai. Jadi cikgu nampak tunjang kekuatan kita Melayu cikgu atas perpaduan ummah ni cikgu. Ni soal umum cikgu ni. Ni murid tanya cikgu. Dulu cikgu tanya murid. Kita ni balik. Jadi kekuatan kita bersatu cikgu. Sebab cikgu pun dah bersatu Jadi sekarang ni kita nampak kita ada kekuatan. Jadi secara peribadi lah cikgu pandangan YB Cikgu Jo, adakah dengan kekuatan perpaduan muafakat nasional juga perkataan nasional ni antara Melayu Islam kita ni, cikgu nampak satu jalan macam mana cikgu untuk dalam masa yang akan datang? Silakan cikgu. Kita di Langkawi ni tak ada masalah. Sebab kita 90% orang Melayu. Yang menjadi masalah tu di tempat-tempat yang 70% orang Melayu, 30% bukan Melayu. Bila di tempat-tempat yang 70% atau 60% ni, kalau kita berpecah sama-sama Melayu, dia seolah-olah automatik boleh dekat bukan Melayu. Jadi perkara ini amat penting. Dia di Langkawi ni tak berapa nampak sangatlah pentingnya tu. Parti apa lawan pun boleh kat Melayu juga. Takkan orang nak pangkah di AP kot di sini. Jadi Langkawi ni tak ada masalah. Parti apa pun tak apa, dia akan dapatkan orang Melayu. Di tempat-tempat lain tu, dia Lostang, di Kangang, tambah-tambah di Pulau Pinang, Selangor. Kalau orang Melayu tak bersatu, insya-Allah bukan orang lain. Merintah ni orang bilang kerusi.
hang berapa kerusi? Hang 112. Dia ni 110. Oh, hang kalau menang hak 112, minta Perdana Menteri, menteri pun hang susun. Jadi kita tak tahu jumlah dia tu akhir dia akan jadi berapa. Kalau Melayu duduk bercakaran, dia tak mau bersatu, insya-Allah orang lain akan minta. Jadi sebenarnya parti ini ialah satu wadah saja. Dia alat dia daki dunia je. Yang penting kita tu, Melayu kita tu, kalau kita tak boleh bersatu, kita Islam kita pun tak kuat. Kita kuat Melayu, kuat Islam. Kuat Islam, kuat Melayu.